pun pandai sayangkan anak, apatah lagi manusia yang diberikan akal dan perasaan. Namun apa yang berlaku dalam kalangan segelintir anggota masyarakat hari ini amat berbeza. Ibu bapa yang diamanahkan menjaga, memelihara dan melindungi anak-anak sebaliknya menjadi igawan buruh. Penggunaan terma buruh kanak-kanak di Malaysia perlu diperhalusi agar tanggapan negara luar terhadap industri sawit negara menggunakan kanak-kanak untuk bekerja dapat ditangkis. Menurut Fellow Institut Kajian Malaysia dan Antarabangsa IKMAS, Universiti Kebangsaan Malaysia UKM Dr. Andika Abdul Wahab Fellow ketika ini, Malaysia berdepan kritikan daripada Kesatuan Eropah mengenai penggunaan buruh kanak-kanak. Beliau berkata konsep Nusantara di Sabah itu perlu dilihat secara menyeluruh dan diketengahkan melalui konteks sosial mengapa wujudnya kanak-kanak di ladang kelapa sawit. Buruh di kalangan kanak-kanak dan pengeksploitasiannya di Malaysia. Penggunaan buruh di kalangan kanak-kanak serta pengeksploitasian ke atasnya berbeza-beza antara satu negara dengan negara yang lain. Negara-negara yang mempunyai populasi yang tinggi serta taraf kemiskinan yang melampau menyaksikan lebih ramai kanak-kanak yang keluar bekerja. Walau bagaimanapun, Malaysia bukanlah sebuah negara yang bertaraf miskin dan 90% kanak-kanak dikatakan bersekolah. Namun isu buruh kanak-kanak masih wujud. Dengan kemunculan pandemik COVID-19 membuatkan ekonomi rakyat semakin tidak stabil. Hal ini membuatkan isu buruh kanak-kanak meningkat secara mendadak bagi membolehkan mereka mengharungi kehidupan ini. Fenomena ini lebih mengejutkan, semakin hari semakin banyak jumlah yang bertambah dari hari ke hari. Dalam video ini, kita akan membincangkan tentang buruh kanak-kanak di Malaysia, isu cadangan dan penyelesaiannya. Anda bersama saya, Afan Syahid, dalam mengupas isu ini di setiap sudut. Permasalahan berkait dengan buruh kanak-kanak ini telah merekodkan peningkatan mendadak sejak penularan kes COVID-19. Terdapat juga majikan yang mencari pekerja mereka di kalangan kanak-kanak untuk menjimatkan pembayaran gaji serta memberikan untung berlipat kali ganda kepada mereka. Fenomena ini telah memanipulasi hak asasi manusia untuk mempertahan dan membenarkan pekerja yang diambil tidak mempunyai had umur khusus. Namun, semua yang bergelar manusia layak mendapatkan pekerjaan selari dengan kemahuan dan keperluan. Dalam konteks Sabah, I think dalam konteks Nusantara khususnya, kanak-kanak ini membantu ibu bapa membantu ibu bapa sebab kebanyakan mereka pendapatannya tak lumayan, tak macam orang yang tinggal di bandar ataupun yang top 20 ataupun middle upper 40 population. Jadi dia kena membantu. Satu. Kedua, kadang-kadang proses untuk membantu itu adalah satu proses sosialisasi, socialization. So, dia orang akan interact one another lah antara kawan-kawan dan sebagainya. Namun, panduan perlu diberikan oleh syarikat dan juga pemantauan perlu dilakukan oleh syarikat. Dan jika berlaku sebarang, contohnya ada isu yang berkaitan dengan kanak-kanak di ladang sawit ataupun di rumah atau pusat pembelajaran dalam compound itu, syarikat perlu menanganinya dengan baik. Tindakan pengambilan kanak-kanak sebagai pekerja ini secara umumnya bersifat kontra atau bertentangan dengan Undang-Undang Negara Malaysia, Akta Kanak-kanak dan Orang Muda Pekerjaan 1966, Akta Kilang dan Jentera 1967, Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 dan sebagainya. Umur minimum untuk bekerja. Akta yang boleh dirujuk adalah Akta Kanak-kanak dan Orang Muda Pekerjaan Pindaan 2019, Akta A1586, di mana kanak-kanak adalah orang yang berumur 15 tahun ke bawah dan orang muda pula adalah mereka yang berumur 18 tahun ke bawah. Seksyen 2(2)A Akta yang sama telah menyatakan bahawa umur minimum yang membolehkan seseorang bekerja ialah 13 tahun di mana hanya kerja ringan sahaja dibenarkan. Kerja ringan bermaksud pekerjaan tidak mendatangkan bahaya dan keburukan kepada minda, mental atau fizikal seseorang ataupun kemampuan serta mengganggu kehadirannya ke sekolah. Adik, Assalamualaikum. Adik nama siapa? Baby. Oh, okey. Berapa lama sudah adik duduk di sini?
Sudah. Lama sudah. Okey. Bagaimana adik? Adakah adik bersekolah ataupun bekerja? Okey. Macam mana adik pungut sampah? Lepas tu? Lalu, selain daripada tim, Plastik. lepas tu apa yang kamu buat daripada kamu punya kumpulan-kumpulan tujuan? Jual sama siapa? So setiap hari kamu macam tu lah, setiap hari cari sampah. Adik pun sama, cari sampah saja. Berapa ringgit sehari adik dapat? Apakah yang anda tahu tentang buruh kanak-kanak? Dah buruh kanak-kanak. Kanak-kanak yang berumur dalam 8 ke 11 tahun, dia bekerja. Tapi kita normally kat Malaysia, kita akan nampak benda ni. Kalau korang perasan lah, kalau dekat restoran or dekat tepi-tepi stall tepi jalan, dia ada budak-budak and then dia bekerja. Sama ada dia volunteer nak bekerja ataupun dia disuruh. Tapi kita kat Malaysia, benda ni tak teruk sangat. Setakat tolong kerja dekat restoran ataupun dekat stall, ataupun kalau yang susah, mak dia pesan suruh jual aiskrim. Itu je lah, setakat tu je lah. Kalau yang tolong mak bapak pun, dia dikira child labour sebab dia kanak-kanak yang bekerja. Tapi kita nak tengok child labour ni dia affect kat development budak-budak tu ke tak. Dia beri kesan dalam perkembangan psikologi, dia beri kesan dalam perkembangan fizikal, and dia beri kesan dalam perkembangan mental budak tu. Benda tu sangat tak bagus untuk diteruskan untuk budak tu. Kalau setakat dia tolong mak dia dekat restoran during weekend je, sukarela untuk buat benda tu tak beri kesan kepada dia, and petang dia ada masa untuk bersosial dengan kawan-kawan, benda tak ada masalah. Tapi yang ada masalahnya, yang mempunyai the largest amount of child labour ni adalah dekat India. Sebab budak-budak dekat sana, dia bukan bekerja macam kita tau. Bukan bekerja macam kat Malaysia ni, yang macam saya cerita. Dia bekerja as buruh dekat construction site, angkat simen. Yang macam korang nampak pekerja-pekerja dekat construction site buat tu, exactly benda tu yang child labour ni buat dekat India. So benda tu memang beri kesan sangat dekat fizikal diorang. Kecil-kecil diorang dah angkat benda tu, and benda tu boleh membangkitkan tumbesaran diorang and then mental diorang. Sebab diorang penat. Diorang memang kena kerja. Sebab kalau korang nak tahu ni fact tau, diorang kerja ni merangkumi 25% household diorang. Even parents diorang, mak diorang kerja, ayah diorang kerja, and diorang kerja ni merangkumi 25%. 25% ni jumlah yang besar, which macam diorang kena kerja. Kalau diorang tak kerja, kat rumah tu dia macam tak cukup lah duit. Supposedly tempat diorang adalah untuk belajar, untuk bersukaria, bukan untuk bekerja. Kita kerja, kita stress kan. Bayangkan kanak-kanak yang baru nak lihat dunia, lepas tu kena kerja benda yang teruk. Tak tahu lah, memang lagi stress lah. Parents diorang prefer diorang untuk kerja. Sebab apa tau, diorang kurang exposure untuk pendidikan. Sebab benda ni mostly happen kat rural area. So bila diorang nak pergi sekolah jauh, and then mak ayah diorang macam fikir, worth it ke diorang hantar anak-anak diorang ni pergi sekolah? Diorang tak ada exposure pasal benda tu. So diorang prefer untuk anak-anak diorang duduk kerja, bagi duit untuk family. Benda ni dia actually ada dalam law tau, tapi tak dikuatkuasakan langsung. Kalau ada budak-budak datang kan, tak sedekah kat kita, ataupun dia jual aiskrim kacang kuda, kacang tanah kan, kalau kita nak beli, kita belilah. Sebab manusia ni, orang Melayu ni, simpati tu banyak sangat, and mesti macam, alah kesian lagi anak-anak adik. Tak beli pun bagi duit kan. Tak apa, macam kalau korang nak bagi, korang bagi. Jangan nak tanya-tanya dia, korang kenapa kecil-kecil dah kerja. Jangan. Korang akan jatuhkan self-esteem dia. Sebab dia tengah kerja tau, dia nak sara family dia, and parents dia suruh. Jangan. Apakah kesan yang terbesar sekiranya buruh kanak-kanak ini tidak dibendung? Okey, baik. Kesan buruk kalau pasal buruh kanak-kanak tidak dibendung, pada pandangan saya dia memberi impak yang sangat tidak baik. Sebab macam mana yang kita tahu, sebagaimana yang kita nampak, sekarang ni banyak kanak-kanak dah start menjual, dah start buat kerja. Sepatutnya diorang ni waktu kecil ni diorang diberikan peluang untuk belajar. Sepatutnya diorang ni ada kat sekolah, bukan tempat kerja. Tapi sekarang ni sebab buruh kanak-kanak ni semakin dosa, so benda tu tak patutlah. Kita kena ambil langkah yang sesuai lah untuk membendung benda ni. Sebab kalau untuk kanak-kanak ni, peluang mereka adalah untuk belajar. Tapi kalau diorang tak diberikan peluang tu, macam mana kita nak lahirkan modal insan pada masa akan datang? Okay? So benda ni kita kena cegah dari awal, supaya untuk masa akan datang kita akan dapat melahirkan modal insan yang cemerlang lah. Sebab kanak-kanak ni adalah masa depan kita. Terima kasih. Bagi menangani isu ini, kerajaan perlu menguatkuasakan undang-undang hukuman yang setimpal harus diimplementasikan. Perkara ini akan menyedarkan majikan dan juga syarikat dalam pengambilan pekerja
mengikut had umur yang telah ditentukan. Selain itu, organisasi masyarakat sama ada badan kerajaan atau bukan badan kerajaan, NGO patut bergiat aktif dalam usaha untuk memastikan kanak-kanak supaya tidak dieksploitasi. Dalam pada itu, kawalan kastam yang ketat dan tanggungjawab Angkatan Polis Diraja Malaysia PDRM menjadi satu penanda aras yang sangat baik dalam mencegah buruh kanak-kanak di Malaysia. Akhir sekalam, pendidikan sedunia adalah perkara yang paling penting kerana di peringkat kanak-kanak itu sendiri, kanak-kanak selayaknya mendapatkan taraf pendidikan yang layak dengan umur mereka. Namun, seandainya buruh kanak-kanak ini tidak dicegah, maka pendidikan kanak-kanak akan terganggu. Unit Sosial dan Hak Asasi Manusia Yayasan Earthworm, Zalifa Rozalina berkata, kerjasama di antara semua pemain industri perlu disepadukan agar masalah kepada buruh kanak-kanak dapat diselesaikan. Kami melihat peranan kami sebagai pihak yang boleh membantu dua-dua orang kata jenama besar di sini, yang di syarikat yang lebih orang kata memerlukan sokongan di sini. Kami membantu kerjasama antara kedua pihak tu. Jadi sebab kami yakin bahawa isu seperti isu buruh kanak-kanak ini tak boleh diselesaikan oleh satu pihak semata-mata. Ia memerlukan jalinan kerjasama dan juga yang pastinya memerlukan keterlibatan komuniti, masyarakat setempat. Merupakan aset penting kepada pembangunan dan bakal mewarisi kepimpinan negara. Modal insan hari ini merupakan tonggak harapan yang akan mencorak dan melestari pembangunan dan kegemilangan negara pada masa hadapan. Namun, realitinya, pada masa ini keselamatan kanak-kanak di Malaysia agak membimbangkan. Kesimpulannya, hak asasi tidak boleh digunakan oleh untuk menggalakkan aktiviti haram dan tingkah laku tidak bermoral yang bertentangan dengan sifat sebenar manusia itu sendiri. Permasalahan berkait dengan buruh kanak-kanak ini sememangnya perlu dibendung secara agresif kerana risiko untuk menjadikannya menular secara kritikal sangat tinggi. Buruh kanak-kanak ini sememangnya sesuatu yang sukar untuk dibendung jika pihak yang berwajib gagal untuk bertindak pantas dalam memberikan respon. Sebuah negara yang maju tidak hanya berkisar tentang kemajuan infrastruktur dan prasarana sahaja. Malah yang lebih penting ialah menyentuh tentang sikap peradaban dan kehidupan sosial masyarakat yang menepati lunas kehidupan manusia sejagat. Ingat, melentur biarlah dari rebungnya. Bersama kita mampu mengubahnya. Sekian, bertemu lagi dalam video akan datang. Anda bersama saya, Afan Syahir, TV HAM TV.